الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ke-37 malam ni. Tinggal lagi 3, lepas tu habis. Habis tu kita fikir nak buat apa pula. Boria ke apa ke pula. Kan? Dah habis modal lah. Malam ni bab yang berdosa, yang mengundang bala Allah ialah meninggalkan solat Jumaat. Hari itu saya tinggal solat Jumaat 13 minggu habis lah. Itu segi hukum lain, cerita lain kan. Arahan kerajaan, masjid ditutup kan. Jadi baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ana a'wadi mimbarihi la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim al-jumu'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Rawahu Muslim. Dia kena baca minal ghafilin, dia tak boleh dua mati tu nak baca macam mana kan. Baik. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbar. Harap mengatakan mimbar kan. Tu mimbar. Kan? Di atas mimbar baginda, hendaklah kaum-kaum itu berhenti dari meninggalkan solat Jumaat, atau Allah akan peteri menutup hati-hati mereka dan kemudian mereka akan menjadi orang yang lalai. Hadis riwayat Imam Muslim. Malam ni kita dengar sikit huraian tentang dosa meninggalkan solat Jumaat. Kemudian saya nak tambah sikit lah, nak ulang balik kenapa ni kita ni kena semayang. Kena erti tak, kena tahu tak. Duk pakat semayang tak tahu siapa kena semayang kan. Apa objektif dia, matlamat, maqasid dia sebut. Dan kita akan cerita sikit sejarah semayang ni. Solat Jumaat adalah wajib bagi setiap lelaki muslim yang berakal, baligh, sihat dan tidak bermusafir, supaya mengerjakannya secara berjemaah di masjid. Orang perempuan tak wajib. Tapi jangan terkejut kalau pergi di belah Kuala Ketil, masjid tepi jalan Pantai Cicar, orang perempuan semayang Jumaat. Ada 4-5 orang duduk belakang bakat semayang kan. Situ dah jadi amalan kot. Saya kali pertama pun saya terkejut. Macam mana ada orang perempuan semayang Jumaat ni kan. Tapi amai itu semua tua-tua lah. Kalau muda bukan ada mengorak lah, tak semayang Jumaat kan. Tua-tua. Cerita macam tu. Untuk lelaki saja. Orang yang cukup syarat yang sengaja meninggalkan solat Jumaat tanpa sebarang sebab yang munasabah adalah orang yang berdosa.
Tak ada sebab. Tapi dia sebut tadi satu, orang musafir, yang tidak bermusafir. Orang musafir ni dia bagi kelonggaran. Jadi boleh buat zuhur, boleh buat asar. Zuhur 2, asar 2, kan? Ataupun kalau dia nak sembahyang Jumaat pun boleh, kan? 2, lepas tu dia nak tambah asar 2, kan? Dia tak payah buat dia tak buatlah ba'diyah Jumaat, dia terus masa niat dia niat aku sembahyang fardu Jumaat impun dengan asar. Boleh tak? Boleh, kan? Tu cerita dia. Jadi tak apa, itu pun bagus juga. Jumaat pun dia dengar, kan? Dia sampai kat Ipoh masuk dah. Nak sembahyang Jumaat tak? Dengar khutbah, kan? Khutbah pula sedap, demam denggi, kan? Coronavirus ke apa, kan? Kan? Syok ni memang power ni, kan? Itu pakai duit lena, kan? Kan? Lepas tu dia bangun, masa dia takbir tu dia niat siap-siap, dia nak impun asar. Boleh? Tak tahu lah tuan-tuan buat cara lain, kan? Sampai macam tu lah kita duk buat, kan? Tak mau buat pun boleh. Buat dekat RNR, buat zuhur dan asar dua-dua, kan? Kalau nak buat 4-4, yang tu terlebih warak. Boleh juga 4-4, kan? Terpulanglah. Tapi orang yang musafir ini diberi kelonggaran. Mungkin banyak kerja, kan? Jadi kita nak kalau nak mundi Jumaat pula buat zuhur 2, asar 2. Orang yang cukup syarat yang sengaja meninggalkan solat Jumaat tanpa sebarang sebab yang munasabah adalah orang yang berdosa. Bahkan tinggal semayang apa pun berdosa. Adalah kawan-kawan kita ni, kan? Martabat tinggi, kan? Tak khusyuk, tak payah semayang, kan? Nak tunggu khusyuk mampu, kan? Saya berpegang dengan kata-kata almarhum Dr. Harundin. Beramallah kamu hingga kamu ikhlas, bukan ikhlas baru nak beramal. Nak tunggu ikhlas, abang? Bila nak ikhlas, abang? Pak Ji, macam Pak Ji? Tunggu ikhlas baru nak sembahyang, kan? Baru nak beramal. Tu dia, beramallah kamu sehingga ikhlas, bukan ikhlas baru nak beramal. Yang nak terima, nak tolak Allah Ta'ala. Kita mengakulah kepada Allah. Doa ni cari memang kena bawa juga. Ali Imran 147. Kita mengaku kat Tuhan kita banyak kekurangan. Ali Imran 147. Dalam sehari bacalah sekali, jangan tak baca langsung. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Awak hari ni tak ramai, mati habis apa? Kena corona macam mana? Kau tak ramai. Mak tak nampak ni mati apa mak? Nasib baik mak lah. Melawak mak lah. Tu cerita doa Ali Imran 147 Ustaz lah. Kita mengaku kat Tuhan, minta keampunan Allah. Kalau dalam amalan-amalan kita, tindakan-tindakan kita, kan, kita ni ada tersilap, masuklah tersilap ke, tak khusyuk ke, Allah dia tahu tuan-tuan kemampuan kita, dia tak? Tuan-tuan tengoklah sebenarnya makna. Kemudian di penghujung tu ada doa lagi tu. Dalam urusan kami kalau ada tersilap apa semua, ampunkanlah kami. Lepas tu wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Teguhkanlah pendirian kami dan berilah pertolongan kepada kami, yakni untuk mengalahkan makna musuh-musuh Islam. Tu tuan-tuan, kena doa. Jangan berkeli dengan orang kafir baru pakat nak berdoa, kan? Sebelum keli ni berdoa siap-siap lah. Kalau apa jadi pun, berlaku pertempuran ke peperangan dengan orang bukan Islam, kita minta supaya Allah teguhkan pendirian kita. Macam mana? Kita tidak akan lari meninggalkan perjuangan Islam. Orang yang lari itu berdosa besar. Dulu kita baca lah sini, hadis pada Quran pada. Jangan main-main lari daripada perjuangan dosa besar, tuan-tuan. Sebab tu kita minta supaya apa yang berlaku
kita ni nak teguh pendirian, tak akan meninggalkan perjuangan Islam. Dan berilah pertolongan kepada kami, pertolongan supaya kami dapat mengalahkan musuh-musuh Islam. Itu di antara. Malahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi golongan yang acap kali meninggalkan solat Jumaat dengan sengaja hingga baginda mengarahkan supaya membakar rumah mereka. Tu dia. Sampai tahap tu nak habang, sembahyang Jumaat jangan tinggal lah, kalau tak ada alasan-alasan keuzuran yang syar'i. Nak buat tuan-tuan. Sebab ganjaran dia hebat, hari pun hari Jumaat, penghulu segala hari. Allahu Akbar. Dan ada waktu mustajab doa, kan? Lepas tu kelebihan dia suruh main awal, kan? Kalau boleh sambak sah pertama tu, dia pergi kan main Jumaat. Tahu mana? Time tu imam kata ibadallah, innallaha ya'murun, habis dah. Sampai khutbah hendak dengar punya mangkuk ayun. Menterkedarah apa tu punya lama di kedai. Kan? Nak. Saya punya amalan ustaz, pagi hari Jumaat lah. Pagi lepas subuh memang saya kena makan. Nak buang bagi siap-siap. Lepas saya buang apa semua, saya buat apa semua, gosok gigi lain apa semua, bersih elok. Rehat Ustaz. Ada kesempatan kalau tak ada kuliah subuh, saya rehat Ustaz. Kalau lepas kuliah subuh pun macam tu lah. Lepas tu tak makan parah, mandi-mandi, nak makan lepas Jumaat. Biar kita main dalam keadaan bersih. Hari Jumaat saya mesti pakai baju baru. Makna baju ni tak pakai lagi, pakai untuk Jumaat saja. Lepas tu nak repeat untuk Sabtu Ahad tak apalah. Tapi hari Jumaat memang bersih. Bukan bersih, semua baru. Cerita dia. Jadi kita duk amal cara tu, okey lah tu. Ni nak main solat Jumaat menterkedarah lagi. Dia letih. Memanglah tuan-tuan tak jadi khatib tak apalah, tapi saat ni lah. Ataupun makan awal sikit. Ni main penghujung ibadallah. Dia kata sedap khutbah ni. Kepala bapak hang dengar benda. Kan? Sedap dah mana? Kan? Bukan Sungai Dua nah. Sungai Semambu. Lah, hampa tak biasa. Sungai Dua pun sama. Ada juga itu kita khutbah baru masuk. Jam. Kan? Banyak macam tu. Nampak duk sibuk tu. Sampai tak mau dengar khutbah. Tajuk sedap ni. Coronavirus. Kan? Tengok dia kata lagi di sini. Sampai nak bakar rumah tu. Cengih Nabi pasal solat Jumaat dah. Tinggalkan solat Jumaat dengan sengaja, selalu duk tinggal dia nak bakar rumah. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kesalahan yang mereka lakukan, dan ia bukanlah perkara yang boleh dipandang remeh. Tambahlah kita ni ada banyak tak setuju pasal penjarakan sosial. Semayang pun Nabi suruh rapat-rapat, duk bahas sampai lumat. Sesat lah, gitulah, gini. Ya ampun. Kita ada ulil amri kan. Kita ada pemerintah kan. Mereka duk kira ni menyalahi sunnah. Kalau nak ikut menyalahi sunnah, tuan-tuan dengar elok dah. Jumaat kita duk buat ni semua menyalahi sunnah. Apa dia? Khutbah Jumaat cakap Melayu. Betul tak? Cakap Arab Betul tak Ustaz? Nabi ada cakap Melayu. Alhamdulillah ada. Tu Arab Melayu punya. Lepas tu dia cakap Arab. Ittaqullah apa semua. Kita ni hentam Melayu. Itu dia tak mau komen pula. Kan? Dia pandai kono pula Pak Lim pula. Kan? Kalau nak ikut cerita banyak lah. Kita ikut pemerintah selama mana pemerintah tu tak gelong. Pemerintah gelong tak boleh. Saya tengok dalam video orang tak, dia bahas lah sesat. Kerana solat Jumaat, penjarakan sosial. Kita nak mengelakkan daripada terkena penyakit kan. Menteri Agama pun kena dah COVID. Tuan, dia duk pergi sana pergi sini urusan tugas sebagai menteri, dia pun kena. Main ambil dia di rumah, sian nak tengok kan. Tapi alhamdulillah tu dia stabil, dan dia minta orang yang mana hadiri program-program dia tu pakat duk pergi check lah. Kita jadi pun net takut dah tuan-tuan kan. Pulau Pinang tak banyak tu kan. Saya hujung bulan ni nak pergi Kuala Lumpur
Lepas tu nak pergi besut. Besut bila sampai sana pun mesti tanya, Ustaz, macam mana ni? Kedah, Sungai Petani dah Saya duduk Pulau Pinang. Kan? Esok Pulau Pinang pula naik banyak. Ustaz, macam mana? Aku menikah orang Perlis lah, duduk di Perlis. Cari negeri yang tak ada penyakit. Lagi dia perinjek kau pula. Itulah tuan-tuan. Betul apa yang disebut dalam satu rencana, coronavirus ni dia akan makan masa yang panjang. Paling cepat 2 tahun tuan-tuan. Kita baru berapa bulan? Bulan 3 ke bulan 10, 7 bulan. Tu ada berapa belas bulan ni? 15 bulan. Berapa belas bulan? 7, 24 kan? 17 bulan ni tuan-tuan. Tak tahu nak keluar apa pula. Siva nganga keluar dah. Kan? Aduh, macam-macam lah. Ya Allah, tak tahulah kami ni tak mana salah kami. Tapi jangan lupa tuan-tuan doa. Saya ulang sekali lagi, ikhtiar kita mudah saja. 3, pertama, setiap kali keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, wala hawla wala quwwata illa billah. Pastikan kita ada wuduk. Orang yang ada wuduk tu insyaAllah bersih. Mudah-mudahan. Dengan amalan Bismillahirrahmanirrahim, ada wuduk, penyakit tu tak kena. Itu ikhtiar kita. Yang ketiga, banyak bersedekah. Tu, tabung. Bila aku tak boleh kutip derma dah ni, apa tak bagi? Kan? Tu semua tabung mereka. Aku tak ada apa lah. Ini tidak adil, mak kan? Tu cerita dia. Banyak sedekah. Saya suruh buat benda senang 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masa tiap kali keluar rumah, bukan kata penyakit nak, iblis syaitan pun tak boleh nak ganggu kita. Kena buka kitab Al-Azkar karangan Imam Nawawi. Yang kedua, ada wuduk. Itu sunnah Nabi. Sentiasa berwuduk, makna kita bersih. Mudah-mudahan Allah lindungi. Kemudian sedekah. Sebaik-baik nak keluar, sebelum nak keluar rumah tu, masuk dalam tabung rumah tu RM1. Kan? Sampai dalam masjid, buh lagi RM1. Tak usah dah buh banyak-banyak kan? RM1 dah lah. Sehari RM3, sebulan baru RM1. Tapi Allah jaga kita, Masya Allah. Kan? Tu yang senang, bukan nak susah nak puasa sunat jam. Awak suka telefon time ni tak tim Melayu ke nak kena cakap India? Tak nak tuan-tuan Assalamualaikum. Ya, siapa dia ni? Okey ni, saya ada nanti saya telefon balik lah. Terima kasih, bye-bye. Dong Hia punya warang juga. Patutlah dia tak tahu. Anak dia mengaji sekolah kami. Al-Quran lah 30 juzuk main kat kami, dia cemerlang lah, kawan dah boleh dah kan. Dia nak tanya pasal yuran juga, berapa mau bayar. 1 bulan 400 juga. 3 kali makan. Tu nak tanya dia, hang mampu berapa? Tak tahu saya, dia jawab mampu sebulan RM10 jam. Saya selalu tanya macam tu, Cik, mampu berapa? Kita tak mau duk paksa kesian. Saya tuan-tuan, saya lebih cenderung kepada keberkatan. Saya yakinlah tuan-tuan, tengoklah 11 tahun saya urus budak-budak semua sekolah menengah rendah, lelaki perempuan menengah sekolah rendah, 250 orang. Yuran yang korang 60,000. Pekerja 60 orang. Perbelanjaan bulanan 120,000. Tuan-tuan fikir main mana 60,000? Itulah kata keberkatan. Ada saja Tuhan bagi kuno, tapi cara saya macam tu. Orang yang tak ada kemampuan, anak yatim, kita bagi mengaji percuma. Tak ada kemampuan macam tu, kita tanya berapa kan. Kadang-kadang bila kita tanya, dia tak nak sebut pula. Dia nak sebut kot sebulan RM50, dia malu kan. Abang lah berapa? Saya mampu takat ni 150, 400 lah. Tak apa, bayar takat mampu. Bankrupt tak sekolah? Tak bankrupt, duduk berjalan elok lah. Cuma rezeki saya tak macam rezeki ustaz lain lah. Ustaz lain dapat zakat bayar 100,000. Allah bagi saya kena susah, kena buat kerja normal, insyaAllah mungkin pahala lebih kan. Sebab saya dapat cara susah, dia pun mudah. Bulan Ramadan duk main habaq, hana bulan ni Ramadan zakat 500,000 7. Aku dengar meleleh air mata.
Hamai cerita kat aku apa mangkuk hayun. Ingatkan aku nak share orang sikit. Kan nak bercerita pula. Kan? Buat leceh. Itu nak tanya sayuran lah. Kami banyaklah kebajikan kepada pekerja, kepada pelajar, semua kita buat. Kita nak keberkatan Ustaz, ni pengalaman. Dah 11 tahun duk urus, alhamdulillah. Nah, boleh dan mampu lagi kami bayar gaji. Untuk bulan ni ada lagi. Ada dah, insya-Allah. Ya, dia mai tak? Saya tak pernah kempen macam kata minta beras ke apa. 2-3 hari ni mengamuk, mai hantar beras saja. Sampai tidur atas guni beras. Banyak sangat. Hari Sabtu ni ada lagi orang nak hantar beras. Saya tak pernah kempen macam tu. Saya kira saya buat tugas saya sebagai pengurusi, cari dana, pastikan perjalanan sekolah elok. Guru-guru selesa, pekerja selesa, pelajar pun okey. Tu saya punya style. Contoh lain cara pengurusan saya. Nah, baik. Jadi itu cerita dia. Nah, betapa besar pahala mengejar. Ni silap ni. Tu dia. Sampai nak bakar rumah. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kesalahan yang mereka lakukan dan ia bukanlah perkara yang boleh dipandang remeh. Jangan tinggalkan solat Jumaat, termasuk solat fardu. Sat lagi saya abang. Mungkin dulu dah sebut dah peringkat awal, tak apa lama dah, berapa tahun sudah. Nah, berapa tahun sudah saya tengok Ustaz. Ada saya bahas dah itu tapi tak apalah kita ulang kan. Tahun 2016 tentu kena ingat dah. Yang ni tahun 2020, 4 tahun sudah saya bahas tentang solat. Malam ni kita ulang lagi. Baik, begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa golongan yang meninggalkan solat Jumaat sebanyak 3 kali dengan perasaan memperkecil-kecilkan kewajipannya. Kita tinggal 13 kali, 13 minggu. Tapi kita tak ada sifat macam tu. Arahan kerajaan. Kan? Pemerintah nak jaga kita. Tak mau bagi kita terlibat dengan coronavirus. Mereka hentam hangit. Syok sangat jenis-jenis tu. Payah pokok ni. Hampa seorang yang betul. Kerajaan pun tak betul kan. Baik. Maka Allah akan tutup hatinya dari menerima hidayah Allah dan dia akan tergolong dalam kalangan orang lalai dan leka dari mengingati Allah. Nah, jadi siapa yang tak solat Jumaat 3 kali, meninggalkan solat waktu, ini semua golongan yang lalai. Sebab salah satu cara untuk mengingati Allah ialah ibadah solat. Wa aqimis solat li zikri. Toha surah ke-20, kalau tak salah saya ayat 14, tolong cek tengok. Wa aqimis solat li zikri, dan dirikanlah solat untuk mengingati aku. Tak apa tuan-tuan, tak khusyuk pun buat dekat kita mampu ya. Allahu akbar. Dah kalau tanya ustaz khusyuk, aku pun sama macam apa lah. Buat tu tuan-tuan, kita buat dulu. Nah, khusyuk tu Allah Ta'ala nak anu dah kan. Sebab tu kalau hilang barang tu saya duk cari dah semayang tu. Saat lagi insya-Allah dalam semayang dia habang. Tak mana kita duk sorok pada bini kita tu. Bini cari tak jumpa, kita cari tak jumpa. Takbir kat tama dia habang. Dia bisik bawah tilam. Dia kata bawah tilam. Bagi salam, doa lah pergi bawah tilam, ada semua. Kita kata terima kasih nah syaitan. Ada ayat tu, ayat 14. Wa aqimis solah li zikri. Toha surah ke-20. Sebab Allah suruh kita senantiasa ingat akan Allah. Salah satu cara untuk mengingati Allah ialah solat. Fadhkuruni alkurkum, maka ingatlah kamu kepada aku, nescaya aku akan mengingatimu. Allahu akbar. Tambah pula semayang malam tuan-tuan. Allah. Sekali lagi lah kita sentuh sikit nah, bagi semangat tuan-tuan. Nah, baik. Yang empat tu salah dia tanya, ustaz sembang kemas ustaz buat ke? Susah macam tu kan. Duk seorang semayang malam. Kita jawab macam ni lah. Kami para pendakwah ni kalau tak buat pun tak apa, sebab pahala kami banyak dah. Hampa tu yang bukan ustaz buat lah weh. Tu kadang-kadang nenek angin lah dia bertanya, ustaz tak sembang kemas ni ustaz buat lah. Payah lah tuan-tuan, aduh.
Nah, jadi Allah bukan sekadar Allah tutup hati dari menerima hidayah Allah. Tu dia. Nak dapat hidayah Allah kena buka pintu hati kita laluah. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 22. Allah tanya, apakah sama orang-orang yang dia buka pintu dada dia, hati dia seluas-luasnya, berlapang dada, kemudian Allah campurkan petunjuk, cahaya petunjuk ke dalam jiwanya. Sebab tu kalau Allah bagi hati kita jadi hitam, Allah kunci mati hati kita, tak dapat hidayah lah. Pergi. Orang yang lalai dari mengingati Allah tentu akan disibukkan dengan urusan dunia, betul? Semayang 5 minit tak mau baca surah, tak apa, Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh senapas, tak apa. Aku takut senapas lagi tang hujung, walau betul senyap pi tu. Kan? Nak kalut iman tu. 4 rakaat ni 5 minit lah. Kalau baca dengan surah. Tak baca surah, saya ingat 1 rakaat 1 minit. Kan? Duduk depan TV berjam-jam. Tengok WhatsApp, tengok Facebook sampai 2-3 jam. Allah. Semayang 5 minit, nampak tak boleh buat. Aduh, letih lah. Syaitan cukup syok lah. Ni tercantik pupuk ni. Jangan kita tertipu. Orang yang lalai dari mengingati Allah tentu akan disibukkan dengan urusan dunia dan lupa dengan tujuan asal dia dijadikan di atas muka bumi ini. Mari kita ulang lagi. Mari saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, orang yang gagal mengingati Allah ni kerana dia disibukkan dengan urusan dunia. Kemudian dia kata lagi, dia lupa dengan tujuan asal dia dijadikan di atas muka bumi ini. Baik, soalan dia, untuk apa Allah cipta kita? Pak Syed nak jawab apa, Pak Syed? Pak Syed pakai kepiah jenis apa? Emas pun ada, kepiah pun ada. Kemas Pak Syed. Main duduk ni lah, duduk bawah. Betul, tepat. Itu matlamat Allah cipta kita, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat surah 51 ayat 56. Supaya kita mengabdikan diri pada Allah. Sampai masa kena semayang, kena semayang. Sampai masa kena berpuasa di bulan Ramadan, kena. Cukup ada semua kelengkapan kita, duit cukup, kena pergi Mekah, jangan duk sayang. Kita hamba dia, tuan-tuan. Bila kita berjaya mengabdikan diri kepada Allah, hak lainnya Allah jaga kita. Pasal apa? Allah, dia kasih kepada, dia akan menjadi pelindung kepada orang-orang bertakwa. Itu takwa lah. Apa Allah suruh kita buat, apa yang Allah larang kita tinggal. Mana dalil? Allah akan melindungi kita, ataupun Allah itu sebagai pelindung kepada orang-orang bertakwa. Banyak ayat di antaranya Al-Jathiyah surah ke-45 ayat 19. Allahu waliyul muttaqin. Allah pelindung kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Macam mana takwa? Allah suruh dia buat, Allah larang. Ni Allah larang, tapi kalau dia tinggal, dia rugi. Dia tinggal, dia takwa. Boleh faham? Dia nak? Allah jadi pelindung kat kita. Tak duk bimbang lah. Takkan dia, kalau dia nak melindungi kita, dia nak bagi kita susah. Yakinlah. Al-Jathiyah surah ke-45 ayat 19. Tengok dia kata di sini. Sebab mungkin dia lupa juga tujuan asal dia dijadikan di atas muka bumi ini, tidak lain tidak bukan ialah macam Pak Syed kata, kita diwajibkan mengabdikan diri hanya kepada Allah. Kita sedut udara dia yang segar, kita hidup dalam sebuah negara yang cukup aman. Takatlah lah ke depan ni, tak tahulah kan, takatlah ni aman, tenteram. 20-30 tahun lagi tak tahulah kau nak kena angkat parang pula, habis melih ke apa-apa ke pula kan. Itu kita tak tahu kan. Semua tu akan ditanya Ustaz. Nikmat hampa hidup di Indonesia, Masya Allah. Siapa hampa tak sembah aku, siapa hampa tak mengabdikan diri pada aku, berat mayang benda.
letih. Nah, tengok dia kata lagi, bagaimana pula nasibnya di akhirat nanti jika dia tidak sempat bertaubat sebelum meninggal dunia. Tuan-tuan, kalau sempat bertaubat, kemudian taubat yang disertai dengan amalan-amalan, tak sah bimbang, insya-Allah saya kata Allah ampun. Syarat taubat dan dia ikuti disertai dengan amalan. Taubat saja, amal tidak. Aku taubat dah Syekh, aku tak pindah nama ekor. Abang tu duduk di kedai kopi, duduk kena teh tarik, tengok undertaker pakai seluar dalam. Orang duk azan Allah, tak pindah nama ekor. 50 tahun dia main nama ekor. Tikam ekor tak pernah kena. Kalau nak kena, hampa tikam kepala sebab kepala besar. Mai abang, saya taubatlah, tak main judi dah sampai kok. Oh, alhamdulillah. Mayang dah. Macam mana ni? Nah, saya ulang sekali. Dalil Quran Ali Imran 89. Taubat wajib disertai dengan amalan. Kalau dua tu berjalan serentak, baru Allah kata aku ampun. Illal ladzina tabu min ba'di dzalik wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan disusuli dengan amal-amal soleh, dan setelah bertaubat mereka memperbaiki amal-amal mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baru dia amal 2 hari lah, kita kata sehari. Hari ni tinggal 6 ekor, aku tak mau main dah, taubat macam tu dah. Ambil wudu apa-apa, ambil bentak betul 50 tahun tak nak semayang, main masjid pagi. Main tangga masjid tergeleceh, kebah mati. Tak dah nak sembahyang. Tapi yang tu duk ada ayat tadi. Nampak tak? Dia sampai dah tangga masjid, kan? Dia terpijak apa-apa kulit pisang, kan? Jatuh tersembam pai tu. Oh, baru nak mula nak main sembahyang. Allah ambil kira tak? Mudah-mudahan tu ayatnya. Dia main dah. Dia dalam perjalanan sampai dah. Ni taubat duduk relax di rumah, duduk lenggak, duduk gedi kaki. Mak pernah tengok orang suka gedi kaki. Orang tua cukup marah. Gedi kaki ni alamat nak papa ke dana. Tu hadis Melayu lah, kan? Dia aku duduk tengok hak gedi kaki semua orang kaya. Aku try agak gedi, tak kaya pun. Gedi tak boleh istiqamah. Kita tak pernah duk buat kerja tu. Orang suka gedi kaki ni, dia duduk jadi gedi. Aku heran tu. Kan? Itu cerita. Jadi janganlah kita jadi golongan seperti ini. Tengok dia kata, sekiranya apa akan jadi di akhirat kelak jika dia tidak sempat bertaubat sebelum meninggal dunia. Kita ni lah ayat tuan-tuan tentang hari Jumaat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dalam surah apa? Jumu'ah ayat 9. Wahai orang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan semayang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah. Mainlah wai. Makan siap-siap. Orang yang bekerja tu tak katalah dia ada time dia, kan, ke 12 baru boleh keluar, kan. Tapi saya tengok kita pun pernah kerja tak kalut pun. Keluar makan dulu 12 sampai 12.30. Ke 1 mai dah 1.20 khutbah dah dengar. Nah, khutbah paling lawak pun habis 1.45. Dia sampai 1.44. Dia dah dengar ibadallah. Dia pun kata Masya Allah. Sedapnya khutbah khatib ni. Nah, tu yang payah. Apa tak tahu bagi alasan, aku pun pernah kerja, aku tahulah. Kita dulu pukul 12 sampai pukul 1.30. Tapi kami lawan 12 sampai 2. Boleh bagi can. Saya kata, saya lah kepala. Aku dulu something tau, masa kerja tu. Saya jadi kepala, masuk jumpa manager, okey. Ahli anak-anak buah tu tak pernah berani. Kami orang Islam nak keluar pukul 12 sampai pukul 2. Kan? Ataupun 12.30 sampai 2.30. Kami minta lah staf-staf yang bukan Islam, bagilah laluan. Seminggu sekali je.
Mula manager kata dia nak bagi kami ni 2 minggu sekali. Kepala bapak hang. Dia ajak aku 2 minggu sekali pergi sembahyang Jumaat. Bila saya bertegah, alhamdulillah kami dapat 12.5 sampai 2.5. Orang Cina pun bagi laluan, kan? Tapi kita ucap terima kasih kat depa. Depa duk bisa keluar pukul 1. Apa kan saya kata apa keluar lawan pukul 12, kan? Jadi kami ejalah. Kalau kami keluar lewat sikit pun pukul 1, 2.5 kami balik. Masa tu khutbah Jumaat habis dah. Tu ada tuan-tuan kita dengar kelang-kelang yang tak membenarkan orang solat Jumaat. Ya tak? Tu senang ya, hampa bakar kelang tu selesai masalah. Hampa pun tak ada kerja, depa pun mampu habis. Senang cerita, bukan dia susah sangat. Hampa yang tu pun nak tanya soalan. Bagaimana sekiranya majikan tidak membenarkan solat Jumaat? Mudah, bakarlah kelang tersebut. Hampa cari kerja lain boleh sembahyang Jumaat, betul tak? Sampai kita nak kena gadai iman semata-mata bab dunia, tuan-tuan, tak kena. Saya boleh terima lagi lah kalau 2 minggu sekali. Tiap-tiap minggu tak boleh pergi jam, kan? Sebab Nabi kata dalam hadis 3 kali, kan? 3 kali berturut-turut jadi munafik. Itulah kena cari majikan-majikan. Jadi dia suruh, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat. Dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Tinggallah segala urusan dunia. Saya macam tu, pagi Jumaat makan siap-siap. Ada kuliah subuh kan, lepas kuliah subuh balik rumah makan. Lepas tu buang habis semua, relax lah, cari jubah mana, seluar mana apa semua, kepiah mana siap, kan? Saat lagi kata nak keluar ke 12, pukul 11 masuk bilik ayam. Aku jenis lambat. Nak buat macam mana, tak upaya dah. Saya hari Jumaat jadi macam tu. Minta maaf nak sebut, kencing sampai 50 kali. Kencing semua, bukan melawak, dia keluar semua. Kira dah puas dah kencing 2-30 kali tu. Saat lagi wuduk tu lah sampai asar. Tu dia jadi, tak tahu saya duk amai macam tu nak buat macam mana, Ustaz? Tak boleh buat dah. Nak suruh cepat tak boleh. Lepas tu saya tengok, khutbah Jumaat di mana? Sungai Dua. Sungai Dua kalau masuk Lebah Raya tak ada apa halangan, setengah jam sampai. Tazkirah pukul 1, sembahyang tu setengah, kan? 12:15 boleh keluar. Saya masuk bilik yang 11:15, sejam. Tu nak pakai baju lambat. Habis dah mandi pun, Ustaz lah. Habis mandi ambil wuduk, pergi cari kapas pula. Pedak-pedak telinga sikit, pedak-pedak, pasien tu. Lepas tu pergi buang kapas tu, basuh tangan lain. Tu yang tak kena coronavirus tu. Pasal kerak basuh tangan. Lepas tu saya pergi baru pergi ambil jubah pula, tengok baju dalam. Aku pun pakai baju dalam tu. Tapi bukanlah macam hampa. Baju dalam biasa ni lah kan, ada zip ni kan. Pakai tu, sawuk apa semua, tengok pelan. Dia macam tu. Tak pernah lewat lah sembahyang Jumaat. Mai awal. Kan ada rugi pak. Sembahyang waktu pun sama. Serupa. Kuliah pun serupa. Tadi aku main gelap lagi masjid ni. Aku nak naik ingin, nasib baik baksik sampai. Dah lah suruh bawa sejadah ni tadi. Mana kawat cengeng tadi mana? Tak main lagi setiap usaha. Samsing tak tahu halah. Jangan marah. Nak bagi hilang ngantuk kan ada apa. Kalau tidak mengantuk tentang hidup ni kena juga. Kena celotes sikit kalau tak mengantuk. Orang yang kenal saya dia tak marah. Tuan-tuan. Orang yang tak pernah dengar ceramah saya depa cukup marah. Macam-macam depa hentam saya. Tapi tak kisahlah. Itulah dunia. Kehidupan di dunia ni bukan semua orang kenal kat kita. Jadi itu di antaranya. Jagalah tuan-tuan, seboleh-bolehnya kita kerja di Kelang, carilah jalan. Kalau tak ada union pun, persatuan, kita kena berani pergi jumpa management, pihak pengurusan. Sebab saya sebagai seorang Islam, okeylah kata dia macam ni lah. Boleh tak tuan izinkan saya? Saya keluar pukul 1, saya balik pukul 2. Saya ingat mereka boleh pertimbang. Janganlah kata saya nak keluar pukul 12, balik main pukul 4. Kalau tu katanya Pak Han ni Kelang lah. Kan? Kita bagi. Kata saya nak keluar, nak sembahyang Jumaat.
kan. Dia tanya pukul berapa? Lah sembahyang Jumaat awal 1.40 dah mula dah. Kan? Kalau tuan boleh benarkan saya satu suku sampai pukul 2 tak apa. Kalau masjid tu dekat lah kan. Dia kena macam tu tuan-tuan. Tapi dah kita lembut sangat, tak ada union lah. Oh, itu saya bagi. Kenapa kan ni? Orang kan nak buang kerja. Nah, saya pernah kerja 4 sudut sembang lah. Aku bab-bab kerja ni aku tegas. Kan? Tapi kita kena disiplin. Ikut undang-undang peraturan. Suruh main pukul 8, pukul 7.59 punch card. Baru orang tak tikai kerja buat kita. Balik pukul 5. Okey, 5.10 baru balik. Lebih 10 minit. Bukan overtime. Kok tadi duk baca surat abang ke waktu kerja. Duk tengok WhatsApp ke, tengok Facebook ke waktu kerja. Kan? Tu nampak tak? Jadi orang tengok respect. Okey lah. Boleh. Hampirlah sembahyang Jumaat. Pukul apa? 1.40. Okey. Hang keluar pukul 1.10. Hamai balik pukul 2. Dan makan pun dan. Kan? Nak makan banyak mana? Puasa lah. Hari Jumaat berpuasa. Hari Jumaat berpuasa. Tu duk tanya ustaz puasa tak? Aku duk abad lah. Aku pahala banyak. Hampa lah puasa. Betul tak lebih sembahyang Jumaat. Nak makan lagi. Kan? Baik, habis bab ni. Jadi mari kita dengar sikit sebanyak tentang solat catatan yang ada kat saya. Tadi kita mula 8745. Okey. Solat ni tuan-tuan bukan Jumaat lah. Solat fardu tu sendirilah. Disebut oleh ulama adalah ibadah yang paling afdal. Sebab ganjaran pahala dia Masya Allah, kita semua sedia maklum sehingga berlaku Isra' wal Mi'raj. Asal 50 waktu, tinggal 5. 5 ni kalau kita buat sepenuhnya insya Allah ganjaran macam 50 waktu kata ulama. Tu dia. Nah, tu pun Nabi Musa kata tak boleh Muhammad oi. 5 pun umat hang ni tak mampu. Dia kata aku banyak kali dah duk pergi minta diskaun. Kalau saya ada hari itulah sebelah Nabi Musa, saya kata ya Rasulullah, aku setuju sangat dengan Musa. Awak buat 1 rakaat sudahlah, 1 waktu. Bila itu rasa-rasa nak buat. Kan? Kalau saya lah kan, saya sokong sepenuh kenyataan Nabi Musa ya Rasulullah. Kan? Cukuplah 1 waktu tu pun belum tentu lagi kami boleh buat. tak boleh. Nabi kata banyak kali lah duk pergi minta diskaun. Itu pertama, paling afdal. Ganjaran pahala kerana menunaikan ibadah solat 5 waktu, ganjaran seolah 50 waktu. Tuan-tuan bayang. Sebab tu tuan-tuan tengok di segi urutan dia atau turutan dia, lepas mengucap 2 kalimah syahadah sembahyang. Sa'ud. Lepas tu zakat. Lepas tu puasa, lepas tu haji. Lagi bawah, lagi longgak. Haji, tuan-tuan duk fikir. Tak ada kemampuan. Tak cukup. Besar-besar tidur. Kadang-kadang duk mati. Aku tu lah tak boleh pergi buat haji lah. Dah tak ada duit. Han duk risau apa? Tuhan tahu. Ni masalah duit ada, tak mau pergi. Nah, tak mau pergi. Duk pergi pergi melancong. Sana, sini, sana. Jenis tu sungguh. Jadi jangan kita duk susah hati soal yang bawah-bawah tu, zakat, puasa, haji. Sembahyang ni Allah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Tu dari Quran surah apa tu? Suratul Hijri kot Ustaz. Kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman ada tafsiran. Suratul Hijri kalau tak silap lah. Ayat lama tak baca. Ayat 99 apa? Wa'bud, ayat yang terakhir sekali. Wa'bud rabbaka, betul? Ayat 99. Dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang keyakinan kepada kamu. Keyakinan tu apa tuan-tuan? Kematian. Lagi tak mati adik, nak abang bagi kat tuan-tuan dan perempuan, lagi kita siuman, tak gila babi, tak babi gila, kena mayang. Nak abang bagi hukum dia. Selagi siuman, selagi akal kita waras, nyawa di kandung badan, tak boleh bagi alasan tak mau solat.
Tak boleh berdiri, dia suruh duduk sampai last sekali dengan hati tu. Tu dia nak abang. Dia titik beratkan, Islam menitik beratkan soal hubungan kita dengan Allah. Sat lagi lah kita abang. Boleh nah? Tu dalil lah lain kali. Duk kata boleh tinggal semayang. Tak boleh. Tuan-tuan tak malu ke? Orang gila pun semayang. Kan? Allahu Akbar. Bayar pula saya. Tengok macam tak apa sihat. Nampak dia khusyuk lebih daripada aku pula. Dia pun tengok, hampa ni tak gila pun tak semayang. Tuan-tuan tak jahapi lah tengah rambutan. Kan? Mana tak sihat? Dia semayang. Kita yang sihat, akal, fikiran waras tak mau bagi alasan ni ayat ni nak tak mana. Dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang keyakinan pada kamu. Keyakinan di sini adalah kematian. Tu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan nak tidur malam, lepas mengucap 2 kalimah syahadah, niatlah, ya Allah, kalau panjang umurku pagi esok aku nak tahajud. Kan? Ya Allah, kalau panjang umurku pada pagi esok aku nak tahajud. Kalau aku tak tahajud mungkin aku terkejut, wahai Allah. Terkejut pada pukul 7. Dia dua lah, bunyi jut ingatlah kan. Cuba niat macam tu. Dia bagi kekuatan. Pasal niat kita ada orang nak bangun. Awak yang ni sat dia naik sat turun lah. Ada jin duk kacau apa? Orang perbuatan ni. Aku dah tengok kan jin apa duk kacau ni. Okey. Itu pertama. Ibadah yang paling afdal tuan-tuan, solat. Yang kedua, solat ini adalah ibadah yang paling awal yang diajar oleh Islam. Apa dia tuan-tuan? Hadis Imam Ahmad. Muru auladakum bis salah lis sab'in wadribuhum 'alaiha li 'ashrin. Perintahkanlah anak kamu mendirikan solat ketika berumur 7 tahun. 7 tahun kena ajak lah. Tu macam cucu saya tu, nunuh puas tuan-tuan. Ni dia just satu. Kita suruh pukul 1 suku masuk Zuhur, 2 suku baru semayang. Kadang-kadang aku nak naik angin juga, tapi nak buat dia pasal mak dia ada. Kalau mak dia tak ada, aku tabuh lah mak dia. Mak dia tu menantu. Tak, kita pak mentang menantu ni dia kena jaga ke hati. Kan? Kadang-kadang aku boh. Tengok mak dia lain klip, boh. Tak dengar cakap. Tapi kena suruh. Bukan dia tak tahu buat, tapi budak-budak biasalah no. Nak perhabis apa nama ni YouTube. Aduh kan. Kena suruh. Kalau 10 tahun tak solat, pukul. Pukul bukan untuk mencederakan, mendidik. Ni tengok-tengok umur bukan 10 tahun, 80 tahun. Tak semayang, yang tu nak pukul kan nak apa? Hampa ambil kapak, hampa cincang 20. Kerat 20. Tuan-tuan, Nabi sebut kalau dah sampai umur 60 tahun dalam hadis, kita tak sembah Allah lagi. Allah tak terima segala alasan. Alasan gitu benda. Hang aku bagi panjang umur, hang tengok macam-macam awak tak buat. Itu kena tengok hadis insya-Allah. Jadi Melayu kata kalau umur 40 tak semayang, payah semayang. Itu hadis Melayu. Hadis Nabi 60. Takat 60 lah dia bagi peluang. Pop 60, hang tak buat, hang tak puasa, hang tak ada alasan lah. Kan? Hang tengok macam-macam lah. Nampak baik. Jadi amalan yang yang paling awal sehingga kan para anbiya pun tuan-tuan, mereka semua salat. Tapi ikut syariat masing-masing. Kita tak terima lagi, umat Islam belum terima kefarduan solat, mereka solat dah. Para anbiya mereka kena solat. Hubungan mereka dengan Allah, mereka kena jaga. Jadi makna ibadah yang paling awal ialah solat. Umur 7 tahun kena, biasakan tuan-tuan suruh. Tak apa kalau 5-6 tahun kita nak didik, dia segan nak pergi ambil wuduk. Tak apa, pergi semayang lu, suruh ikut lu kan. Cucu saya tu umur apa? Baru 2 tahun 9 bulan. Dia semayang. Semayang depan aku pula tu. Kita tahiyat, dia main kepak jari. Nak buat macam mana?
Kan? Tapi dia tahu, dia tengok, oh semayang macam ni. Nah, ni duk paksa duk kemas ambil uduk pula tu dia. Suruh cukup 3 kali jam budak tu. Tu yang dia cemui tu. Kan? Tapi satu kebaikan tuan-tuan, hantar pergi tadika Islam. Yang tu A. Kan? Pagi-pagi ada sunat duha. Cantik. Kan? Baru masuk kelas. Sekolah yang saya urus, sekolah rendah ni, setiap pagi duha. Alhamdulillah. Tanya cucu dia, cucu nombor 2, lelaki. Sunat duha buat dah di sekolah. Kemas. Bukan tak erti, tapi dia banyak nak main. Nah, habis kena suruh. 10 tahun tak buat, pukul. Kalau 30, 40, 50 tak buat, cari kapak. Kerak 18. Macam Mona Fendi tu. Dia pun mati dah apa no? Di tali gantung. Pasal didapati bersalah bunuh Datuk apa? Ada seorang tu lupa nama apa? Datuk Mazlan. Dia kerak 18 tu. Tak ada kerja, lebih kerak orang. Ayam pun orang kerak 12 ya. Kalau tu rumah kerak 18, mana tu rumah tu kedekut. Ayam besar ni nak terkedarah benda. Nah, baik. Yang ketiga, dengar elok. Ini maqasid dah. Yang ni matlamat objektif. Kenapa Allah suruh kita semayang? Ada, kita tak perasan. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. An-Nisa 1:3. Sesungguhnya solat itu, kata Allah, diwajibkan ke atas orang-orang beriman pada waktu-waktu yang ditentukan. Apa dia tuan-tuan? Sehari 5 waktu. Zuhur lah awal 1:10. Asar 4:25 lah tabuh. Maghrib 7 suku. Isyak 8:30 kan. Subuh lah 5:56. 6 lah tabuh. Siapa? Ni ayat dia. An-Nisa 103. Allah nak didik umat Islam supaya pandai mengurus masa. Pukul 6 subuh, pukul apa nak bangkit? Dia kata 6:45 dan lagi. Yang tu orang panggil subuh gajah. Kan? Gajah ni baik satu ya, gajah hati Mary Sati. Ustaz tengok tak? Tak tengok warok. Gajah teriak Ustaz. Aku pun teriak. Sedih tengok gajah tu teriak. Gajah hati Mary Sati. Dah tahu pukul 6. Set. Aku jenis lambat. 5:30. Habis 5:30, 5:45 siap. Ada chance semayang tahajud. Batu witir walaupun satu. Tu cara dia tuan-tuan. Tadi saya tengok Kopa Maghrib 7:10. Janji dengan mereka pukul 6. Saya tukar jadual, saya kata flight kita, tiket pergi kat Amerika tukar awal sikit. 4 mil rumah pukul 5:30. Siapa pun main doang. Siapa? Kami singgah makan dulu. Harap masjid ni tak pernah bagi makan. Abang lah bukan ada apa, tak dan ada ni. Mak marah aku, apa mak dengan marah. Nah, makan tadi sampai kerja 5:30. Saya kata kita boleh makan sampai 6:30. InsyaAllah kita sampai masjid pukul 7. Sampai tadi 6:55. Yang bawa kereta pula Formula 1 nya driver. Tak larat nak abang kat dia, hang slow sikit. Kan? Tu dia. Nampak tak? Semua beres. Mai saya buat keluar beri gigi pergi gosok dia pasal dah makan. Wudu ada dah. Masuk tahiyat masjid. Lepas tu baca Quran dapat 2 muka. Untung tuan-tuan kalau pandai urus masa. Saya balik sekejap lagi. Saya lah tak tengok dah. Tapi malam ni pasal kena tengok apa? Mira Filzal. Ni malam ni last ni apa kata? Hampa hampa tak kenal Mira Filzal warok Tapi dia nikah lah, hampa tak ada peluang lah. Malam ni lah. Hak 2 beradik, 1 tak apa cerdik, 1 tu pandai lah kan. Jadi hero ni saya tengok gitu-gitu ya, jenis warok kan nak tengok sangat.
Duk ingat lepas duk bahas lah bini dengan anak aku. Ui, bincang sakan tu. Aku tengok hampa bincang buat apa? Yang ni cerita. Bukan dia betul. Saya marah-marah depan marah saya aku pergi tidur. Hampa tengok tak ada kelapang. Kan? Tidur tak lagi. Mungkin malam ni boleh awal dah pukul 10. Pukul berapa tak nak mungkin? Subuh pukul 6. Kita tengok tuan-tuan. Zuhur saya keluar gedebang. 1:10. Ni nak pergi banyak macam tadi kan pergi rata. Kan? Balik rumah dan balik ambil uduk lain apa semua. Siap dah enggak baca Quran 2 muka ke tadi? Semayang fardu zuhur berjemaah dengan rumah. Tidur. Oh letih semua. Nah, pukul 3.30 bangun. Mandi pumpang 4 siap. Lambat. Kan? Tak ada baca Quran, pasal duk tengok kitab Facebook. Kitab Facebook pun nak tengok lah. Kan? Kitab WhatsApp sampai berasap. Kan? Dan teringat laungan azan. Dah enggak baca Quran tadi sikit. Dan masih ada 10 minit ni. Tu lah tanya janji dengan mereka pukul 6 suku. Tukar 5.30. Semua sempurna. Tu dia. Maqasid, objektif. Matlamat solat ialah Islam mendidik umat dia supaya pandai mengurus masa. Saya tuan-tuan, ingat nak kapal terbang 5 tahun kan dalam tu, tak pernah kapal terbang tinggal aku. Kalau dia tinggal aku hambat, aku bakar dia. Pasal aku pergi awal airport. Orang rumah biasa lah, orang perempuan awal sangat aku nak pergi tak mau pergi. Kan? Kita duduk sini nak pergi Pulau Pinang. Kita tahu ke atas jambatan lagi nak jadi apa? Saya pernah tuan-tuan sampai, saya tunggu kapal terbang 2 jam setengah. Tak ada lorat apa? Kan? Kita banyak kitab WhatsApp, kitab Facebook. Kan? Bukan nak boring. Kan? Dia buat announcement, okey, kapal terbang ada. Dia tulis mai dah. Okey, kita standby. Tapi sekali itu saya gelabah tuan-tuan. Keluar awal biasa daripada Pandai Indah nak pergi Subang Airport, nak balik main sini dengan rumah. Tengok tu dia queue berkilo. Pergi dah aku kata hari ni. Kan? Tanya daripada lori tu pun. Cokek ni apa pasal? Ini ada aksiden lah. Saya kata mau aksiden pun cari lain jalan lah, bukan ni jalan. Aku mau pergi airport, dia punya gelak. Ya itu macam mau accident pun cari lain jalan lah. Matilah aku hari ni, terlepas dari kapal terbang, tiket bukan murah. Tapi Tuhan sayang tuan-tuan. Kan? Flight tu 1 sampai 12.40 kelang kabut pergi kat kaunter. Letih tarik beg. Beg pun tarik aku pun tarik beg. Lari perempuan tak larat aku pegang duduk beg. Kaunter relax je, relax buat. Kapal terbang tak main lagi. Mangkuk ayam penat aku kata. Dia kata hari ni delay sikit. Alhamdulillah. Bukan takat delay sikit, patut 1.5 jadi sampai 3.5. 2 jam tunggu kapal terbang dan sembahyang Allahu Akbar siap-siap. Wudu ada tak? Itu tuan-tuan kena pandai urus masa. Kalau hangpa nak suruh aku buat kursus boleh. Saya insya-Allah masa tak sembang besar memang saya jaga sungguh. Tuan-tuan fikir dalam saya kadang macam ni, saya sempat lagi tulis buku, sempat lagi urus sekolah, jadi bendahari, la ilaha illallah, account up to date. Macam mana? Urus masa kena kemas. Kan? Tuan-tuan bayang tengok baru masuk tahun baru 1 bulan 1 2020, account 2019 siap semua. Selang sehari. Macam mana ustaz buat? Masa kena pandai urus. Pergi pula bentang dalam syarat sampai orang tak tahu nak tanya pasal semua lengkap. Kalau untuk bangkit, tahniah kepada Tuan Dahri kerana cukup lengkap penyata kewangan tahun ni. Aku pun kembang. Dan lagi jadi mendahari tu. Setahun ni kerja boleh siap dan sehari. Mula-mula saya ambil alih tuan-tuan, saya tutup 3 hari kuliah. Dari nutak jawatan, saya kesian tak dah. Tak apa lama lah aku jadi. Memang bidang aku pun. Tapi bila kita ambil alih separuh jalan, kelang kabut lah. 3 hari saya tutup kuliah. Ustaz.
kunci bilik, cucu tak dibenarkan masuk. 3 hari siap, oh lega. Lepas tu dah kita buat ni senang. Tak ada 3 hari, setengah jam siap, setengah jam siap. Bagi masa, duduk dalam bilik tu, Allahu Akbar. Jadi mendidik umat supaya pandai mengurus masa. Yang keempat, matlamatnya. Ni matlamat, kita cakap tentang matlamat. Yang pertama, jaga masa. Yang kedua, solat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Al-Ankabut surah ke-29 ayat 45. Solat yang kita buat, sepatutnya solat yang mampu mencegah perkara keji dan mungkar. Kalau semayang tak tinggal, alhamdulillah, 6 ekor tak tinggal, mangkuk ayun. Sama naik, semayang tak tinggal, 6 ekor tak tinggal. Sepatutnya semayang dapat mencegah perkara keji dan mungkar. Surah ke-29 Al-Ankabut ayat 45. Kemudian yang ni bukan soal objektif, yang ni nak habaq. Ulama sebut, tuan-tuan, kalau kita nak rezeki kita berterusan, banyak sedikit itu tak penting, yang penting adalah keberkatan. Jagalah solat. Mana dalam Quran jaga solat, murah rezeki? Allah perintah dalam surah Taha surah ke-20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Allahu Akbar. Sahabat nah, mudah-mudah ni sibuk macam mana pun jangan tinggal semayang. InsyaAllah hampa kerja di mana pun tak apa, jaga yang tu, rezeki ada, berkat. Dan perintahkanlah ahli keluargamu mendirikan salat serta bersabarlah di dalam menunaikannya. Kami tidak meminta rezeki daripada kamu, tapi kami yang memberi rezeki kepadamu. Ini yang ulama sebut. Orang yang jaga salat, insyaAllah rezeki dia ada, berkat. Gaji tak banyak tak apa, sedekah kena buat. Allahu Akbar. Bertekad setiap hari RM1 pun nak bagi. Dan kalau boleh tuan-tuan, biarlah sedekah tu selepas subuh. Sebab yang ni anjuran Nabi. Malaikat masuk rumah kita lepas subuh nak tengok kita nak sedekah tak sedekah. Tak payah main masjid, buat beli satu tabung selalu. Tulis situ, jangan tulis tabung kuliah, tabung Ustaz Syarilung. Faham? Sebelum pergi kerja, boh RM1 lepas subuh. Kan? Penuh esok, pergi rumah aku. Tengok-tengok 3-4 lori dah dah. Aku main-main pakai Velfire, dah 4 derma banyak kan? Amal yang tu tuan-tuan. Lepas subuh, kena. Saya tak maulah kata wajib, tapi untuk kebaikan kita. Malaikat doa. Tiap pagi dia masuk, dia berdoa pada tuan rumah yang kuat bersedekah selepas subuh. Walaupun sekali-sekali, selepas subuh. Lepas subuh. Banyak hayat. Tengok apa yang jadi kat kita. Masya Allah. Badan sihat. Hidup barakah. Jadi tak banyak. Cukup. Hubungan kita dengan Allah ada. Jadi puncak rezeki juga bermula dengan salat. Yang ke-6. Ini kata Dr. Harundin. Ialah tanda berterima kasih. Tanda terima kasih seorang hamba Allah di atas segala nikmat kurniaannya ialah dengan solat. Orang yang tak solat ni biadab dengan Allah tu lah, kita tahu kata. Hang makan, hang minum rezeki Allah, seduh udara Allah, Allah bagi sihat pula, duit banyak, bayang dah, aduh, tak erti terima kasih langsung kan. Tu tanda. Akhir sekali, yang ni lah tuan-tuan, kemuncak kenapa kita perlu menjaga solat, kerana kita dekat dengan Allah. Wasjud waqtarib, surah Al-A'laq. Al-Alaq, ayat yang terakhir, ayat 19 dalam surah apa? Iqra. Dan ketika sujud, kamu hampir kepadaku. Dalam hadis Muslim kata, ketika sujud, sujud yang terakhir, niat sebagai doa, panjatkanlah segala hajat dan apa hasrat kita pada Allah. Ingat dalam hati saja apa yang kita nak minta, sebab masa tu kita hampir dengan Allah. Dan perbanyakkanlah doa di dalam sujud. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi orang tak semayang, dia terlepas peluang tu.
Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Isra wal Mi'raj, hampir dengan Tuhan. Kita tak boleh naik ke langit lah. Kita hampir dekat dengan Allah dalam sujud. Allahu akbar, tuan-tuan. Nah, jadi kalau kita tak solat, amat malang lah. Kemudian saya nak sebut sikit-sikit, banyak lagi, tak genap sejam lagi sikit lagi. Nah, sebab dia punya bayaran untuk sejam. Kalau lebih ada overtime memang tak pernah bagi pun. Lalu lebih sejam, 10 minit. Tuan-tuan, ada beberapa solat yang jangan kita tinggal lah. Usahalah sebaik-baik mungkin. Pertamanya, solat sunat subuh. Raka'at al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dengar laungan azan subuh, semayanglah 2 rakaat. Ganjarannya lebih hebat pada dunia dan segala isinya. Kemudian semayanglah fardu subuh berjemaah seboleh-bolehnya. Hadis sebut seolah-olah kamu berqiyam mulai di sepanjang malam. Allahu akbar, tuan-tuan. Nak dapat ganjaran yang begitu hebat, mudah. Nah, solat, solat sunat subuh dan fardu subuh berjemaah. Dan kemudian yang saya sebut tadi, solat tahajud, witir, jangan tinggal seboleh-bolehnya. Sebab dalam hadis Muslim sebut afdalus salah ba'dal fardhah salatul lail. Solat yang paling utama selepas solat fardu ialah solat malam. Malam kau wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Al-Isra 79. Dan sebagian malam bangunlah kamu bertahajud. Jadi jangan tinggal, tuan-tuan. Macam mana tahajud? Bukan pukul 3 pagi, bukan 4, bukan 5. Kita tak ada kemampuan. 5:30 siap mandi apa semua, semayanglah tahajud 2 rakaat. Buatlah witir 3 rakaat. 2 rakaat bagi salam dan kemudian witir yang 1. Cukuplah 5 rakaat sepanjang hayat istiqamah, insya-Allah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hadis qudsi Imam Bukhari. Kita jaga solat-solat ni, tuan-tuan dan puan-puan, hamba sebut aku sayang kat hamba. Dek, boleh dek. Nah, janganlah buat warak malam ni mengkit pukul 3 warak. Kan? Tak boleh pi. Kan semalam 2 boleh lah. Tiap-tiap malam ni kan 5:30. Mayang Salli sunnatat tahajudi, Allahu akbar. Atau usalli sunnatat witri rak'ataini, Allahu akbar. Usalli sunnatat witri rak'atan, Allahu akbar. 5 cukup lah. Tak mau habaq lebih-lebih tu lah. Kan? Tu cerita dah. Nah, Allah kasih, tuan-tuan, Allah kasih, Masya Allah. Nah, jadi amat rugilah. Nah, sekiranya kita tak buat. Siang hari cari juga masa usalli sunnatat duha. Nabi buat 8. Kita 2 sudahlah. Warak kan? Pukul berapa? Duha senang. 2 jam selepas subuh. 1 jam 45 minit lepas subuh. Boleh dah buat sunat duha. Kalau subuh pukul 6, 7.45 boleh dah. Bahkan kalau tengok dalam jadual ni, 7.30 boleh dah buat solat sunat duha. Tapi yang terbaik solat sunat duha ialah dalam hadis Muslim, bila matahari kena pipi rasa panas. Tu time paling terbaik. Tapi kita tuan-tuan kerja, buatlah yang mana dan kan 8.30 ke pukul 9. Pegawai kerajaan ni ada tea break lah, ada lagi lah waktu pergi minum teh. Di rumah terkedarah kopi, tempat kerja teh, tak pergi cirit macam tu. Kerja tak tahu mana, duk ulang pergi jamban lah. Kan? Cari masa sunat duha, jangan tinggal kan. Tu dia antaralah, tak mau sebut banyak-banyak yang tu. Dan kalau boleh apa sunat muakkadah yang sangat-sangat dituntut tu buatlah. 10 tadi tu. Sebelum zuhur 2, selepas zuhur 2, lepas tu selepas maghrib, selepas isyak, sebelum subuh. Kan? Saya tak dapat 10 hari-hari. Nah, saya dapat 8 lah. Adalah kekurangan juga kita ni. Tu 8 tu insya-Allah lah kita buat. Nah, hampa jangan duk pulun bila orang lepas semayang, orang azan maghrib pulun semayang sunat maghrib. Tak kira habis fardu maghrib pakat loi duk melenggar sandak kat dini
Lah, lepas maghrib tu dia bukan dia suruh sangat. Kan? Hak dia suruh selepas tu ba'diyah maghrib. Muakkad dituntut sangat-sangat yang tu kena pulut. Isyak kita terus qamat. Saat lepas fardu isyak, ba'diyah isyak. Siapa nak selamat buat terus witir. 2 witir, bagi salam 1 witir. Balik tidur. Esok pagi bangun tahajud nah. Selamat kan? Yang tu witir Saidina Abu Bakar. Orang yang ada kekuatan yang dah jadi amalan, tidur dulu, bangun tahajud, witir. Itu amalan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana betul? Orang tanya dalam kitab Riyadhus Shalihin, Nabi kata dua-dua betul. Tapi nak selamat, macam witir Abu Bakar. Nak yang terbaik, Umar. Tuan-tuan fikirannya lah. Bukan suruh buat banyak, sikit lah. Tapi biarlah kita konsisten, kita istiqamah. Boleh tuan-tuan? Cukuplah untuk ni. Mudah-mudahan jangan tinggalkan solat. Itu topik utama yang kita bahas malam ni. Atau ada produk-produk, tengoklah. Siapa yang tak pernah try lagi beli sabun sobok tu, cuci bersih sungguh. Nah, ni jubah putih saya lah ni, darah bohong lah, beri semua mengarut sungguh Pak Zaid. Dia kena kuah ke apa, pop rendam sehari semalam, esok angkat letak tanya sikit lah, tak ada pakai apa, tangan clear, wangi pula. Ya Allah. Lepas tu ayak dia tu jangan duk buang, saya bubur dalam baldi, tuang dalam toilet bowl tempat kita merah tu kan. Sejam lepas tu tonyok, Allah memanca-manca. Tak payah hak dia pada iklan tu pembohong semua. Tak mau tuang dan tu pi tuang jauh pokok bunga tu dia pokok ni. Yang ni memang sobat-sobi. Nah dia panggil Seven Magic. Tapi baju semua tuan-tuan, masya-Allah, kawan tu dia kena minyak kepiah dah. Dia cuci keluar putih kan. Adalah yang lele ubat gigi. Tamu orang hangpa tak beli ubat gigi, kau hangpa tak gosok gigi ke apa? Kan? Ni orang Islam ni. Duk gagah pakai Colgate, aku pelik semua apa ni. Kan? Belilah tin Naji, sakit gigi ambil tampai. Insya-Allah. Ini testimoni kawan saya. Dia sekali beli 4. Dia kerak sikit gigi, dengan cengkeh minyak zaitun. Ada apa lagi tu? Dia dapat kontrol supaya tak jadi karang gigi. Baik, jadi sekadar tu, terima kasih. Terima kasih kepada semua. Kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.